Di dalam laporan ini akan mengungkapkan tentang politik dan pentadbiran yang sedia ada di Malaysia dan isu yang menjadi hangat pada satu masa dahulu berkenaan usul Undi 18 yang dapat mengubah sistem pemilihan pentadbir di Malaysia dan memberi golongan belia dalam menentukan pemimpin yang berwibawa untuk mentadbir negara. Kami akan mengupas segala cetusan dan kronologi yang berlaku sepanjang usul tersebut dari awal perancangan sehingga ke arah pelaksanaan. Bagaimana jika suara anda boleh membentuk masa depan negara anda sebelum anda berusia 21 tahun? Julai 2019, Parlimen Malaysia telah meluluskan satu rang undang-undang yang merendahkan umur mengundi dari ke 18 tahun. Ini merupakan langkah penting dalam memberi kuasa kepada generasi muda Malaysia. Dan begitu, roda perubahan mulai berputar. Walaupun begitu, jalan menuju perubahan seringkali dipenuhi dengan halangan. Perjalanan Undi 18 tidak berbeza. Pada bulan Mac 2020, pelaksanaannya menghadapi halangan dengan cabaran pentadbiran seperti mengemas kini daftar pemilih dan membuat pindaan undang-undang yang namun penyalaan harapan tidak padam. Seperti pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pada Mac 2021, kerajaan telah memperkenalkan rancangan untuk melaksanakan Undi 18 menjelang Disember tahun itu. Ia adalah tugas yang rumit, melibatkan pindaan undang-undang yang rumit dan pengubahsuaian lengkap sistem pilihan raya. Perjalanan itu sukar, tetapi destinasi itu berbaloi. Dan kemudian, suatu saat penting dalam sejarah telah dicapai. Parlimen Malaysia telah meluluskan sebuah rang undang-undang pada September 2021, secara rasmi menurunkan umur mengundi kepada 11 tahun, merupakan batu loncatan penting dalam perjalanan Undi 18. Keadaan semakin meningkat. Komitmen, selepas semua, adalah apa yang menukarkan janji menjadi kenyataan. Pada bulan November 2021, Perdana Menteri Malaysia mengesahkan semula janji untuk melaksanakan Undi 18, garis masa untuk Julai 2022. Keadaan masa untuk perubahan telah bermula. Dan kemudian, hari yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pada bulan Julai 2022, Undi 18 yang dinantikan telah dilaksanakan secara rasmi. Peristiwa bersejarah ini menandai era baru dalam demokrasi Malaysia, di mana mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas kini boleh mendaftar sebagai pengundi. Generasi muda kini dapat menggunakan hak mereka untuk mengundi dalam pilihan raya. Suara mereka bergema di koridor kekuasaan. Undi 18, perjalanan yang telah menentukan semula masa depan. Demokrasi Malaysia telah menjadi kenyataan. Suara belia akhirnya didengar, keupayaan mereka untuk membentuk masa depan negara akhirnya diakui. Perbandingan Undi 18 antara negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia merupakan negara yang baru sahaja melaksanakan Undi 18 tahun, yang mana Malaysia menggunakan model Westminster sama seperti Singapura. Hanya warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas sahaja layak mengundi. Seterusnya, Singapura yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang haid umur mengundi adalah 21 tahun. Mereka yang hanya memiliki kad berwarna pink dan berumur 21 tahun ke atas sahaja boleh mengundi. Manakala Thailand meletakkan haid umur mengundi pada umur 18 tahun sama seperti Malaysia dan Vietnam. Tetapi mengundi di Thailand adalah wajib bagi setiap rakyat. Bagi Indonesia pula, haid umur bagi mengundi adalah 17 tahun. Terdapat peraturan yang unik membuatkan Indonesia lain daripada negara lain iaitu jika tidak cukup umur untuk mengundi, mereka yang sudah berkahwin sebelum umur 17 tahun sudah layak untuk mengundi. Terakhir sekali Vietnam, sama seperti Thailand dan Malaysia, haid mengundi bagi Vietnam adalah 18 tahun. Perbezaannya, Vietnam merupakan negara satu parti membuatkan parti itu sahaja yang layak bertanding. Bagi mengundi, rakyat perlu mempunyai satu daripada 4 syarat yang ditetapkan. Cabaran dan tentangan pelaksanaan Undi 18. Yang pertama adalah kesedaran dan pendidikan pengundi. Ia terdapat cabaran dalam meningkatkan kesedaran di kalangan golongan muda tentang kepentingan mengundi dan peranan mereka dalam sistem demokrasi. Selain itu, ia memerlukan program pendidikan pengundi yang lebih efektif untuk memastikan pengundi muda memahami proses pemilihan, tanggungjawab mereka, dan impak undi mereka terhadap keputusan politik. Yang kedua pula ialah ketidakpuasan terhadap sistem politik.
Hal ini kerana sesetengah golongan muda mungkin merasa tidak puas terhadap sistem politik dan berpendapat bahawa undi mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Ia perlunya ada usaha untuk merapatkan jurang antara golongan muda dan pihak berkuasa politik. Yang ketiga adalah isu kewangan. Terdapat beberapa individu muda mungkin berhadapan dengan isu-isu kewangan yang menyebabkan mereka kurang berminat atau mempunyai kebolehan terhadap perkara-perkara politik. Pelbagai pelaksanaan yang boleh diambil untuk mengatasi hal ini, seperti menyediakan maklumat tentang kepentingan ekonomi dalam politik. Akhir sekali, cabaran dan tentangan pelaksanaan adalah manipulasi politik. Ia juga mempunyai risiko manipulasi politik dan kemungkinan penyalahgunaan kuasa dalam menarik golongan muda untuk kepentingan politik tertentu. Untuk mengatasinya hendaklah memerlukan sistem yang telus dan penyediaan yang cekap untuk mengelakkan sebarang penyalahgunaan proses pilihan raya. Impak positif undi 18 pertama ialah mematangkan golongan muda dari peringkat awal dalam memahami perkara mengenai politik pemerintahan negara. Dengan ini dapat melahirkan generasi yang berpendidikan dalam aspek politik pada masa hadapan yang boleh menjamin kesejahteraan politik negara. Impak positif undi 18 kedua ialah melahirkan generasi yang cakna dengan isu semasa yang berlaku di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Dengan ini dapat memastikan mereka mengambil tahu dan tidak hanya memandang isu-isu di sekeliling yang berlaku sebagai sesuatu perkara yang remeh. Seterusnya, impak undi 18 ketiga ialah para belia dapat mengikuti dan mengubah sistem politik di Malaysia kerana adanya pemikiran baharu yang lebih rasional. Hal ini dapat memantapkan lagi sistem pemerintahan kerajaan Malaysia pada masa yang kini dan masa akan datang. Impak positif undi 18 keempat ialah melahirkan sudut pandangan yang lebih segar mengenai senario politik dalam negara. Hal ini bermakna manifesto-manifesto yang disampaikan juga termasuk kehendak para belia dan bukan kehendak golongan dewasa semata-mata. Selain itu, impak positif yang kelima ialah menjadikan suara golongan belia mendominasi sistem pemerintahan dan politik negara. Hal ini dengan memastikan polisi-polisi kerajaan sedia ada mudah difahami dan ditaksirkan oleh pemikiran golongan muda bagi meningkatkan kefahaman mereka dengan mudah. Akhir sekali, impak positif undi 18 ke-6 ialah meningkatkan keseriusan serta mengubah cara murid-murid sekolah berfikir bahawa mereka juga mampu memberi kesan kepada politik negara. Hal ini menjadikan mereka memahami tanggungjawab yang disandang masing-masing demi mencapai kemakmuran negara. Harapan terhadap masa depan politik Malaysia boleh berbeza-beza bergantung kepada perspektif setiap individu dan kumpulan. Berikut adalah beberapa harapan umum yang mungkin dikehendaki oleh kebanyakan orang mengenai politik Malaysia, termasuk ketelusan dan accountability. Ini akan mewujud kerajaan yang telus dan bertanggungjawab, di mana dasar dan keputusan politik dibuat secara terbuka dan bertanggungjawab kepada orang ramai. Usaha mengurangkan rasuah dan salah guna kuasa juga diharapkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mampan juga bertindak untuk kewujudan dasar ekonomi yang menyokong pertumbuhan mampan dan inklusif, mewujudkan peluang pekerjaan, mengurangkan jurang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akhir sekali, kebajikan sosial menetapkan dasar yang menyokong kebajikan sosial, termasuk sistem perlindungan kesihatan dan sosial yang kukuh untuk mengatasi ketidaksamaan sosial. Kupasan demi kupasan, akhirnya beberapa analisis telah dilakukan sepanjang laporan ini dikaji. Antaranya ialah perbezaan umur mengundi di setiap negara. Umur seseorang rakyat sesebuah negara untuk mengundi berbeza di seluruh negara. Di sesetengah negara, warga negara yang layak mengundi dikehendaki oleh di bawah undang-undang. Walau bagaimanapun, bagi kebanyakan negara, pengundian adalah pilihan. Oleh itu, terdapat banyak umur minimum yang berbeza untuk mengundi. Analisis kedua ialah cabaran dan tentangan undi 18 yang boleh menjejaskan kemajuan politik negara. Namun begitu, terdapat beberapa langkah bagi memastikan perkara ini dapat diatasi. Antara langkah mengatasinya ialah pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan serta Kementerian Belia dan Sukan, hendaklah merangka program bersama bagi memastikan objektif penurunan had umur mengundi ini tercapai. Analisis ketiga ialah peranan pelbagai pihak penting untuk memperolehi impak positif undi 18.
Salah satu pihak yang berhempas pulas untuk mencapai objektif ini adalah Kementerian Belia dan Sukan yang mempunyai sasaran yang jelas, iaitu bagi memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara. Dengan itu, pelaksanaan program Rukun Belia, Belia RNB, menerusi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (ILEAD) Kementerian Belia dan Sukan, pelbagai program untuk mendidik pengundi-pengundi baru. Akhirnya sampai ke penghujung, iaitu rumusan. Secara holistik, bukan senang untuk melakukan sesuatu perubahan demi mengubah nasib rakyat. Ia memerlukan persetujuan dan pelbagai pihak dan pendirian yang kukuh dalam menegakkan keadilan dan kesaksamaan bersama. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh, yang amat sesuai dengan perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan kerajaan yang tidak pernah lelah mencari segala permasalahan dalam kalangan rakyat demi kelangsungan hidup mereka terpelihara dan dinaik taraf dari masa ke masa. Sebagai warga mahasiswa, kami mengakui bahawa kita perlu memberi penekanan lebih lagi kepada seluruh belia tentang perihal politik yang berlaku di Malaysia sekaligus melahirkan komuniti yang cakna. Dengan kajian ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran kepada golongan mahasiswa untuk kemaslahatan bersama.